Malam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi dalam program Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV, dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita sama-sama bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, isu yang menjadi pilihan kita ialah rasuah, perlukah pembaharuan perundangan. Ini sesuatu yang cukup relevan, cukup penting sebenarnya, dan tentulah kita ingin mendapatkan pandangan daripada dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Jadi izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tetamu-tetamu yang sudah pun berada bersama dengan saya. Yang paling hampir dengan saya, ini hampir sungguh ni sebenarnya. Kita ingin mengucapkan selamat datang buat pertama kalinya kepada yang berbahagia Dr. Hasrina Begum Abdul Hamid, iaitu pakar kriminologi dan pensyarakanan di Fakulti Undang-Undang Universiti Melaya. Jadi doktor, apa khabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sihat. Rupanya kita ni dua-dua orang Penang ya doktor. Itulah, orang Penang. Baru saya tahu. Okey, kita ada seorang lagi tetamu yang juga akan berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik ini. Jadi terima kasih dan selamat datang kepada yang berbahagia Encik Rosdi Amir, iaitu Setiausaha Agung Pemerhati Rasuah Malaysia ataupun MCW. Jadi Tuan Rosdi, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Memang nampak sehat pun. Alhamdulillah. Okey, macam saya katakan, ini merupakan topik ya, Dr. Hasrina, sesuatu yang ialah selalu diperkatakan, dan kalau kita lihat pun setakat inilah mereka yang telah pun dituduh terlibat dalam rasuah ini dah pun berjumlah lebih kurang 240 pemberi rasuah yang telah pun dituduh di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 berkaitan dengan Akta 694 daripada tahun 2019 hinggalah ke detik ini. Dan ini telah pun dimaklumkan di Dewan Negara sebenarnya. Jadi dengan situasi yang berlaku ketika ini, bila kita bercakap tentang rasuah ini, apakah pandangan ikhlas daripada Dr. Hasrina sendiri? Apakah kita sebenarnya berada pada situasi yang mungkin agak membimbangkan sebenarnya bila kita bercakap tentang isu rasuah ketika ini? Okay. Assalamualaikum. Terima kasih soalan tu. Jadi kalau kita tengok dari Transparency Index tu, untuk 2022 tu, Malaysia punya ranking 61 per 180 negara. Okay. Itu kita punya tangga lah, tangga 61 dari sudut corruption lah, rasuah. Dan kalau skor dari 0 hingga 100 ni kira paling bersih, kita punya skor 47. Maksudnya bukan less than 50 lah maksudnya. Tetapi kalau dari sudut Asia Tenggara, kita the second least corrupted lah. Kalau itu dari sudut barometer rasuah ni lah. Jadi kalau kita tengok sebenarnya angka yang kita tengok 240 tu adalah angka yang dituduh di mahkamah. Okay. Kalau ikutkan, mungkin besar kemungkinan tu selalunya angka adalah lebih. Itu dah the real dark figure. Tetapi kita tengok yang dituduh di mahkamah saja. Mungkin setengah orang boleh tengok ikut pandangan masing-masing, mungkin akan melihat dari sudut 240 tu, mungkin dia nampak kecil. Ada yang nampak serius, tetapi dari sudut perlakuan tu memang satu yang satu perlakuan yang amat serius, yang harus kita tidak boleh dismiss benda ni. Amalan ni sentiasa dari saya kecil sampai besar, masalah rasuah ni masih saya dengar. Kita pergi kat masjid ke, pergi kat TV ke apa, sentiasa ada, tapi sentiasa berlaku. Jadi kalau tengoklah antara masalahnya sebab kita tak address the underlying factor tu. Jadi underlying factor kita cuma address perbuatan tu, tapi kita tak address
underlying factor tu, faktor yang menyebabkan perlakuan tu berlaku lah. Jadi antara faktor-faktor yang tu adalah keinginan untuk hidup mewah ke, senang ke, nakkan sesuatu ganjaran dengan cepat, tidak mahu mengikut prosedur biasa, protokol, dan apa yang sangat obvious kadang kita biasakan amalan. Amalan ni kadang kita terlampau biasakan. Bila you sebut tentang biasakan, ini pun sesuatu yang menarik juga Dr. Hazrina. Ada yang mengatakan bahawa kalaulah kita membiarkan isu rasuah ini berleluasa, walaupun ialah sekali-sekala ada tindakan-tindakan yang diambil, tetapi yang mengecewakan kita ialah ada pihak-pihak tertentu, ada negara-negara tertentu yang menganggap bahawa seolah-olah amalan rasuah itu sudah menjadi sebagai budaya di negara kita. Ini yang membimbangkan. Komen sikit sebelum saya dapatkan pandangan daripada NCW dalam isu ini. Ya, betul. Dia panggil normalization, culture of bribe, culture of grafting. Sebab masalahnya kadang-kadang kita tak lihat implikasi daripada rasuah tu. Orang selalu melihat mungkin jenayah lain adalah amat kejam, zalim, lebih serius, tetapi dengan memberikan wang untuk mendapatkan sesuatu, orang tak lihat perkara tu. Tambah ada juga mereka yang mempunyai ideologi yang pro rasuah, like giving gratification to achieve something. Jadi disebabkan adanya orang-orang yang advocate pun yang rasakan benda ni tak bermasalah. Budaya ni sentiasa you perpetuate the culture. Budaya ni terus menjadi budaya, bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia. Mungkin ada pandangan tersendiri daripada Tuan Rosdi Amir lah, selaku Setiausaha Agung Pemerhati Rasuah Malaysia. Sebelum itu saya ingin mempetik daripada apa yang telah pun disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri apabila kerajaan perpaduan ditubuhkan. Mereka ingin melihat sebuah kerajaan yang bersih, sebuah kerajaan yang tidak ada amalan rasuah, tata kelola yang lebih teratur dan berdisiplin. Tetapi apakah secara peribadinya Tuan Rosdi melihat bahawa ini bukan sesuatu yang mudah sebenarnya untuk dilaksanakan, untuk menjadi realiti sebenarnya? Pandangan Tuan. Betul, terima kasih banyak. Saya berpendapat dalam konteks kerajaan untuk menangani masalah ini, memang kita nampak ada kesungguhan yang dibuat oleh kerajaan pada hari ini apabila antara dalam 5 janji rakyat yang diumumkan dalam kerajaan perpaduan, janji yang keempat tu ialah memerangi rasuah dan mewujudkan demokrasi yang kukuh. So begitu. Dan ia disusuli dengan untuk maklumannya, kita panggil Dasar Anti Rasuah Kebangsaan ataupun NACP, National Anti-Corruption Policy, yang akan berakhir pada penghujung tahun ini 2023. Dan atas inisiatif kerajaan yang pada hari ini telah mengambil mengorak langkah proaktif dengan menyambung usaha berkenaan. Bermaksud tak cukup ni. Polisi setakat 2023 ni perlu disambung. Itu menampakkan kesungguhan. Dan insya-Allah bermula pada 2024 akan diperkenalkan, kita panggil NASC pula, National Anti-Corruption Strategy. Strategi anti rasuah kebangsaan. Yang akan bermula pada 2024 dan saya percaya ianya sedang digubal dan sedang diperhalusi di peringkat SPRM, iaitu Suruhanjaya Pencegah Rasuah, sebagai caretaker, sebagai pemegang taruh dalam perkara ini. Jadi merujuk kepada kesalahan ataupun masalah rasuah ni tadi, saya melihat seperti mana doktor kata tadi, dia sebenarnya bermula daripada entiti yang terkecil, iaitu institusi keluarga itu sendiri. Itu. Dan bermula pada budaya, yalah, kadang-kadang kalau kita bercakap ni, kita dah ada di persimpangan. Kita mengamalkan budaya memberi upah, memberi hadiah, memberi reward. Which is dalam konteks rasuah itu, elemen-elemen rasuah tu dah mula berputik.
Tetapi dalam konteks yang berbeza, ada ibu bapa yang menyatakan bahawa itu merupakan salah satu cara untuk memotivasikan anak. Sebab tu cakap kita ni berada di persimpangan ni. Persimpangan, betul. Kita nak yang mana? Tetapi bagi saya, cara yang terbaik ialah apabila ibu bapa memberi reward, memberi hadiah, memberi ganjaran kepada anak, perlu diperjelaskan. Saya bagi hadiah ni kerana you dapat nombor 1 peksa. Saya bagi hadiah ni kerana ini, kerana itu. Supaya ini sebagai satu ganjaran, sebagai satu pengiktirafan kepada kejayaan you sendiri. Begitu. Jadi bila tanpa penjelasan, maka anak dah terbiasa. Itulah bila meningkat umur, kita tidak hairan pada satu ketika kita telah didedahkan bahawa mahasiswa di peringkat universiti menganggap bahawa memberi dan menerima rasuah itu bukan satu kesalahan yang besar. Bukan satu kesalahan yang serius. Kerana tidak diperjelaskan sedari kecil. Jadi mereka macam doktor kata tadi, dah menjadi budaya yang telah macam kita kata dah common dah. Macam tidak ada satu kesalahan bagi masyarakat kita. So bagi pandangan pihak MCW, pelaksanaan untuk proses ataupun usaha menangani ataupun membenteras rasuah ini harus dilakukan bukan hanya di peringkat nasional, bukan hanya di peringkat kerajaan, tetapi di peringkat komuniti sekecil-kecilnya, iaitu institusi keluarga itu sendiri. Harus ditangani. Kerana pendidikan itu bermula dari rumah. Kan? Jadi kita tak boleh nak menafikan itu. Okey. Menarik kalau kita lihat daripada apa yang Encik Rosdi sebut sebenarnya, Dr. Hazrina ya. Tetapi bila kita bercakap tentang isu rasuah sendiri, ianya macam doktor sebutlah bukan merupakan satu isu baru. Kalau kita melihat daripada sejarah amalan rasuah, dah pun berlarut sampai berapa 50-60 tahun barangkali, tak tahulah. Tapi begitu lama sekali. Dan apakah secara peribadi juga doktor melihat bahawa bukan mudah sebenarnya untuk menjauhkan golongan-golongan tertentu ini daripada terlibat dalam melakukan rasuah ini sebenarnya, doktor? Sebenarnya rasuah ni bukan setakat 50-60 tahun, sebenarnya dari lama, dari documented. Kalau kurung ke-18 lagi, zaman British tu dah ada dia panggil Cato's Letters dalam jurnal British tu. Dia cerita pasal sistem politik British yang memberi amaran terhadap pemerintahan zalim dan penyalahgunaan kuasa. Malah ikut Kesultanan Melayu Melaka pun ada dalam sejarah Melayu. Tun Mutahir telah cuba disogok, orang cuba sogok bagi rasuah kat dia dan dia difitnah. Jadi cerita mengenai rasuah ni memang dah lama dah ada. Jadi soalan tadi bagaimana bagaimana kita nak mengawalnya, itu yang penting sebenarnya. Itu sebenarnya nak kita kawal tu macam tuan cakap tadi, sama, dia start daripada awal, institusi rumah tu daripada kecil. Dan kita ni saya tengok banyak kita tak bagi penjelasan kenapa rasuah itu salah. Kita cuma anggap kadang-kadang orang tu dibesarkan dengan budaya rasuah, dan tiba-tiba mungkin bila dia dah besar orang tu tahu ini adalah satu kesalahan, lepas tu boleh dihukum, terus dihukum. Dan kebanyakan yang dihukum tu pun kalau tanya pun mereka tak tahu yang apa yang mereka kesan implikasi rasuah tu. Jarang saya tengok pun dekat media yang menerangkan apakah implikasi rasuah. Sebab orang selalu ingat implikasi rasuah, tak ada implikasi. Mungkin hanya personal, orang yang beri dan orang yang ambil saja. Dia tak nampak rentetan chain of reaction tu yang boleh melumpuhkan suatu negara. Dan dia bukannya saja kesalahan undang-undang, dia kesalahan moral, kesalahan etika yang sebenarnya membabitkan orang-orang yang lain. Jadi disebabkan kurangnya penjelasan, maka orang tak faham apa bahaya rasuah ni. Jadi bila orang tak faham, kita nak kawal tu susah. Sebab ramai kalau tanya siapa-siapa, apakah kesan rasuah
kepada anda. Cuba tanya. Menarik. Dia tak tahu nak jawab. Melainkan dia sendiri terkena. Kalau dia tak berkaitan, cuba tanya, ada bolehkah awak terkesan? Dia tak boleh jawab. Jadi itulah cara kita mungkin kena mendidik lah. Bila you sebut tentang moral dan etika, selalunya orang akan kaitkan Tuan Rosdi kepada kita harus ada sifat-sifat integriti. Tetapi masalah yang timbul sekarang ini kadang-kadang macam doktor sebut jugalah, orang pun tak faham apa integriti itu sebenarnya. Jadi bagaimana nak memberi satu pencerahan yang mudah supaya ramai, kalau tak semua, sekurang-kurangnya ramai yang faham bahawa dalam diri mereka itu perlu ada integriti, dan bila integriti itu ada dalam diri mereka, mungkin mereka tidak akan terlibat dalam amalan rasuah ini. Tak tahulah pandangan Tuan. Dia ialah bila sebenarnya integriti itu adalah satu yang kerangka yang besar. Rasuah itu adalah salah laku, kesalahan di dalam integriti. Integriti itu adalah sebenarnya sifat ataupun attitude kita. Jadi bila nak sebut rasuah tu memang dah akan terpalit di dalam integriti. Okey, bila kita cakap dalam konteks rasuah atau integriti ni, orang kita ni berbalik semula kepada budaya tadi. Ingat tak kalau apa orang kita selalu diajar, orang tua kita, jangan jaga tepi kain orang. Bila jangan jaga tepi kain orang ni maksudnya jangan jangan ambil tahu urusan orang. Buat hal sendiri. Akhirnya terbawa-bawa kita dah nampak dah berlakunya kejadian rasuah. Beri dan terima. Tetapi kita tak laporkan, jangan campur hal orang. Itu bukan hal kita. Ataupun setidak-tidaknya the worst part is kalau nanti apa, sia-sia je kita yang pula jadi kena panggil pula untuk disiasat. Jadi budaya kebertanggungjawab ataupun masyarakat kolektif itu tidak berlaku dah. Dek kerana jangan jaga tepi kain orang. Itu. Kalau saya boleh kaitkan begitu. Dan yang keduanya ialah mengenai kurang pengetahuan sebenarnya. Kita tak tahu. Kita memang sebut rasuah. Apa yang kita bayangkan rasuah tu ialah beri, terima, duit under table. Itu je yang kita dengar. Right? Walhal dalam rasuah ni sebenarnya dikawal selia oleh Akta Pencegahan Rasuah, SPRM atau SPRM. Dia ada 4 elemen ataupun boleh saya katakan 4 elemen lah untuk seseorang itu disabit melakukan kesalahan rasuah. Yang pertama kerana memberi. Dia ABC. Senang cerita. A, ambil. B, beri. C, claim, tuntutan palsu. D, ialah kedudukan. Salah guna kuasa. So 4 elemen ni sebenarnya, maksudnya tuntutan palsu pun sebenarnya terangkum di dalam kesalahan rasuah. 4 elemen tadi. So jadi masyarakat kita cuma membayangkan, bagi duit, tak bagi duit itu je. Ataupun penyalahgunaan kuasa ataupun penyalahgunaan kedudukan. Saya sebagai apa kata orang, ketua di jabatan itu, saya menggunakan kuasa saya untuk memberi kepentingan kepada keluarga saya. Tapi kadang-kadang masyarakat kita tidak sampai ke tahap itu. Kalau kefahaman yang menjadi masalah di kalangan rakyat sekarang ini, saya nak mendapat pencerahan daripada Tuan Rosdi sebelum saya dapatkan pandangan daripada Dr. Hazrina. Apakah pihak-pihak tertentu termasuklah MCW sendiri harus memainkan peranan dalam usaha untuk memberi kefahaman yang lebih jelas kepada rakyat tentang apa itu rasuah sebenarnya? Itulah yang kita buat di MCW ataupun Malaysia Corruption Watch. Itu yang kita lakukan. Kita sebagai sebuah badan bukan kerajaan ataupun badan sukarela yang ingin membantu membebaskan negara kita dalam gejala rasuah ini, kita educate, kita memberi pendidikan, kita memberi kesedaran, kita menyampaikan maklumat-maklumat yang sahih mengenai apa itu rasuah. Ada impak tak? Setakat ini ialah ini dalam bentuk, ini sangat subjektif dalam waktu yang terdekat. So tapi apa yang usaha kami buat untuk makluman sehingga hari ini, sebagai contoh ya,
website Malaysia Corruption Watch ini telah dilawati sebanyak 2 juta pengunjung. Kita mengharapkan ada impact di situ. Kita mengharapkan walaupun maklumat sebaris ayat tetapi dapat dihayati oleh masyarakat ataupun rakyat Malaysia, maka kita menganggap itu sebagai dah ada satu pencapaian sedikit. Tetapi kita tidak boleh claim, tidak boleh menyatakan bahawa kita telah berjaya. Usaha kita itu kena berterusan. Betul. Kan? Okey, kita akan sambung lagi. Tapi seperti biasalah, kita akan berehat dulu buat seketika. Tetapi kepada anda, jangan ke mana-mana. Banyak lagi persoalan-persoalan yang menarik sebenarnya yang ingin kita kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu yang berada di studio Ruang Bicara hari ini. Kita masih lagi bercakap tentang isu yang cukup relevan sebenarnya, iaitu rasuah. Perlukah pembaharuan perundangan? Kita jumpa lagi selepas ini. Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih bercakap tentang rasuah, perlukah pembaharuan perundangan. Masih lagi bersama dengan dua tetamu, iaitu Encik Rosdi Amir dan juga Dr. Hazrina Begum Abdul Hamid yang berada di studio bersama dengan saya di studio ruang bicara ini. Baik, topik kita rasuah, perlukah pembaharuan perundangan. Pandangan Dr. Hazrina? Soalan yang menarik. Kita sebenarnya banyak akta. Untuk saya lah, personally, saya ni bukannya fan kepada banyak banyak laws, because kita mempunyai banyak laws, tapi kalau enforcement itu tidak berkesan pun tak berguna, dan juga motif kita buat undang-undang adalah untuk prevent, bukannya untuk prosecute, kan? Untuk tuduh tu sebagai deterrent. Jadi kalau sekarang ni kita dah ada akta SPRM, ada juga kesalahan dalam kanun keseksaan. Untuk yang bagi maklumat pun kita ada akta perlindungan pemberi maklumat, kita ada akta perlindungan saksi untuk nak lindung saksi-saksi ni. Jadi untuk pandangan saya, memang kita dah banyak undang-undang. Jadi adakah relevan? Untuk saya, ia masih relevan. Tetapi enforcement dia tu mungkin masih boleh diperbaiki. Satu lagi, pemberi maklumat. Sebab sekarang selalu di mahkamah, masalahnya pihak ketiga. Masalah tak ada pihak ketiga. Jadi bila ada pendakwaan, selalunya yang kena adalah yang penerima. Yang pemberi kurang daripada yang menerima, selalunya yang dituduh. Tak ada, jarang berlaku satu kes tu pemberi dengan penerima. Ada tapi jarang. Jadi dari sudut pembuktian pun mungkin ada sedikit kurang lah untuk nak buktikan, establish tu. Jadi untuk saya, kalau sebut adakah relevan, untuk saya masih relevan. Cuma saya rasa pemberi maklumat tu harus ramai, harus tampil. Harus tampil. Tadi berbalik kepada apa yang Tuan Rasdi kata, tak nak jaga tepikan orang. Saya tahu itu masalah dia. Nanti saya bagi tahu, saya pula kena pergi mahkamah, bagi jadi saksi, banyak masalah. Bukan hal saya. Jadi baik saya pun diam. Jadi itulah. Tapi dalam isu yang sama jugalah, sebelum saya juga nak dapat pandangan Rosdi berkaitan dengan isu ini, itu tentang keperluan disebut keperluan untuk menubuhkan apa yang disebut sebagai Suruhanjaya Undang-Undang ataupun Law Reform Commission itu sendiri. Apakah itu perlu sebenarnya? Okey, untuk saya memang perlu. Law Reform Commission ni memang saya alu-alukan. Sebab apa? Banyak undang-undang kita adalah berdasarkan undang-undang British yang banyak lagi. Yang undang-undang British yang lama. Kat Great Britain pun dia dah tukar banyak kali. Kita duk pegang lagi undang-undang tu. Jadi elok kita ada semakan lah. Mana undang-undang yang agak lama ke lapuk, kita haruslah revamp, kita baiki, kita pindah ke, kita delete kan, redact. Jadi ini
untuk saya rasa ini adalah satu langkah yang baik, langkah proaktif. Langkah bukan saja proaktif tapi juga langkah yang amat perlu dibuatlah, terutama untuk setengah undang-undang kita yang dah ada lama. Ya. Mungkin MCW ada pandangan tersendiri dalam isu ini. Ya, saya berpandangan bahawa seperti mana yang doktor nyatakan tadi, undang-undang ni dia bergerak, Mengikut masa. Dia hidup. Jadi undang-undang itu harus berubah mengikut keadaan semasa. Kan? Kalau dahulu contohnya, sesuatu hukuman itu hukumannya RM1,000. Mungkin pada 10 tahun dulu atau 20 tahun yang lalu, RM1,000 itu sudah cukup besar. Tapi kalau sekarang, mungkin RM1,000 itu satu jumlah yang kecil yang tidak dapat, yang kata orang tidak mampu untuk mendidik atau mengajar atau memberi pengajaran kepada yang si pelaku tadi berkenaan. Jadi law reform itu harus berlaku. Wak Imah dalam pentadbiran kerajaan seperti mana yang mula-mula saya nyatakan tadi, kerajaan juga bermula pada tahun hadapan akan melanjutkan lagi dasar anti rasuah kebangsaan itu dengan menambah baik dan mengkaji semula, to review balik semula apakah polisi yang dilaksanakan bermula dari 2019 hingga 2023 itu keberkesanannya bagaimana. Saya sendiri di pihak MCW kami terlibat pada 2 minggu yang lalu. Kita adakan perbincangan mengenai hal ini dan kita melihat semula adakah sepanjang tempoh yang lalu semasa NACP itu dijalankan memberi kesan ataupun berjaya atau bagaimana. Okey, apa antara isu-isu penting yang perlu rasanya yang akan dicadangkan oleh MCW sendiri supaya anti rasuah kebangsaan ini dapat dilaksanakan seperti apa yang diinginkan sebenarnya? Okey, kita kalau dalam NACP ialah ini pada pandangan kami lebih menjurus kepada sektor awam. Okey. Tetapi melalui perbincangan yang kita telah sertai, kita menyuarakan pandangan kita bahawa usaha membasmi atau membenteras rasuah ini harus dibuka seluas-luasnya kepada sektor-sektor swasta, sektor-sektor yang lain. Okey. Tidak hanya kepada sektor awam, kerana selama ini kita hanya didedahkan dengan bila berlakunya kejadian rasuah kaki tangan kerajaan. Walhal di sektor swasta itu pun juga berlaku. Kan? Jadi kita inginkan supaya NACS yang akan dimulakan pada 2024 ini akan merangkumi kepada sektor-sektor yang lain yang lebih luas lagi. Mungkin pandangan Dr. Hazrina untuk isu yang sama. Apa lagi yang ingin anda sampaikan? Selalu saya tengok yang terkesan yang ditangkap adalah mereka yang menerima imbuhan keganjaran yang dan berstatus kelas bawahan atau kelas pertengahan. Jadi saya dalam banyak kes-kes jenayah pun selalu yang terkesan, yang dikuasakan adalah mereka dari B40 dan golongan M40. Padahal mereka yang dari golongan atasan ni memang ada, tapi tak ramai. Jadi kalau kita tengok, sebab tu saya selalu advocate benda ni, sebab kalau kita tengok pun dekat penjara pun kebanyakannya mereka adalah dari kelas golongan bawahan. Jadi dari sudut rasuah ni, kenapa terjadinya rasuah? Banyak kan faktor. Banyak faktor. Antaranya faktor ni adalah kemiskinan, duit tak cukup kan, perbelanjaan dan sebagainya. Jadi bila kita nak buat satu pembaharuan tu, untuk saya lah, seelok-eloknya kita harus tengok juga mereka yang berpendapatan rendah ni. Saya tak kata yang mereka buat ni betul. Mereka tetap salah. Tetapi mereka ni kadang-kadang deprived of legal representation, kebanyakan mereka ni, dan chances mereka masuk dan disabitkan kesalahan adalah tinggi. Berbanding kepada mereka yang lebih berkemampuan. Jadi inilah the sad
think about justice lah. I mean, kalau kita betul-betul nak enforce no graft, tak ada rasuah, kita harus address semua isu-isu ni, dan kita kena tengok penguatkuasaan tu harus sekata. It's easy to catch the ones who are vulnerable, the poorer ones, then catch the ones in power. So untuk saya akan tekankan benda tu lah. Dengan MC Tuan setuju atau tidak? Ini satu persoalan yang menarik sebenarnya. Mungkin kita boleh dapat pandangan ikhlas daripada Tuan. Susah nak respon tu. Tapi beginilah, bagi saya, dia kalau ada satu, dia panggil apa? Pepatah undang-undang tu, dia kata, ignorance of law is no excuse. Maksudnya ketidaktahuan, kalau betul lah saya terjemahkan dalam Melayu, ketidaktahuan mengenai sesuatu undang-undang itu bukanlah satu alasan. Bermaksud, bila kita bercakap dalam penguatkuasaan undang-undang, dia tidak mengenal darjat, tidak mengenal siapa anda, tidak mengenal siapa agama, tidak mengenal umur dan latar belakang. So jadi seharusnya kita ada kekuatan yang lain untuk kita teruskan reformasi untuk reformasi perundangan mengenai rasuah ni. Kita tidak boleh hanya sekadar mengambil itu sebagai, saya selalu menekankan, kita tidak boleh mengambil satu itu sekadar kempen semata-mata, pelancaran majlis, yang hanya berakhir di situ. Tetapi dia kena mendasari kepada masyarakat. Begitu. Untuk mengajar, seperti mana yang doktor kata, no excuse, tidak ada pengecualian. Siapa pun yang melanggar ataupun melakukan kesalahan rasuah ini harus dihukum. Itu yang penting. Okey, pelbagai kempen, bila ia sebut tentang pelbagai kempen yang dilaksanakan dalam usaha untuk memberi pencerahan dan juga kefahaman sebenarnya kepada rakyat tentang jangan melakukan rasuah. Ia mudah disebut sebenarnya, dari segi pelaksanaan itu sendiri, Dr. Hazrina, ianya bukan mudah untuk kita laksanakan sebenarnya. Apa lagi yang kita perlukan sebenarnya dalam usaha untuk menanam satu smart. Tadi kita sebut tentang integriti, tetapi selain daripada integriti, apa lagi yang perlu ditanam dalam diri rakyat Malaysia supaya menjauhi amalan rasuah? Jadi benda ni adalah pendidikan yang berterusan, amalan baik, amalan budaya baik yang berterusan lah. Sebab kita punya sistem undang-undang kita buat salah, kita tuduh atau kita penjara, kita denda. Tetapi adakah orang tu insaf dan faham yang dia buat tu salah? Sebab tu macam kita ada konsep restorative justice ni, banyak sekarang semua orang tengah tengok balik konsep restorative justice ni. Contoh di mana contohlah dia sebenarnya mengambil memberi rasuah untuk mendapatkan sesuatu tender ke apa, contoh yang sepatutnya diberikan kepada pihak lain. Jadi dari sudut restorative justice ni, dia harus berdepan dengan orang yang dia ambil haknya tu. Jadi dipanggil macam professional shaming. Itu konsep restorative justice, tapi di Malaysia kita tak buat lah. Cuma kita masih duk kaji macam mana nak implement. Jadi mungkin kita harus fikir balik, ada satu macam sesi, saya tak tahu nak kata counselling lah, tapi lebih kepada sesi untuk memberikan pemahaman dan bagi orang tu yang telah membuat kesalahan tu, tengok sama dia sedar tak yang apa dia buat tu salah. Sebab macam saya kata mula-mula tadi, kalau you tanya orang biasa, apakah kesan rasuah terhadap anda? Tengok dia boleh jawab tak? Melainkan dia terkesan lah, dan dia boleh jawab, oh saya sepatutnya dapat, tapi orang lain yang bagi under table money saya tak dapat. Itu direct.
Tapi dari sudut besar makronya orang tak nampak. Bila kita cakap tentang isu pendidikan seperti apa yang Doktor dan juga Tuan Rusdi bangkitkan tadi, selaku pakar kriminologi dan juga pensyarakanan di Fakulti Undang-Undang UM sendiri, apakah subjek berkaitan dengan rasuah itu merupakan antara subjek yang juga diberi penekanan dalam Fakulti Undang-Undang? Sangat diberikan sebab kita tengok graf kita sebut is abuse of power. Kita sendiri dalam tu ada no give policy. Sebab kita tak nak adakan amalan gratifikasi dari sudut tu. Dan dalam perbincangan dalam kos-kos modul kita, hampir setiap modul mesti ada sesuatu, walaupun kita tak namakannya rasuah, kita panggil abuse of power, abuse of vulnerability, penyalahgunaan kuasa atau kedudukan. Dalam apa-apa, kalau kita tengok apa-apa dari sudut ekonomi ke, dari sudut jenayah, dari sudut aktiviti, contoh pemerdagangan manusia pun dalam tu ada salah satu daripada faktor adalah menyalahgunakan kedudukan atau ambil kesempatan vulnerability orang tersebut. Jadi dari di Universiti Malaya sendiri memang semua kita punya khusus kita memang kita terapkan. Tapi mungkin kita tak gunalah perkataan rasuah tu. Unless it's white collar crime punya topik ke, itu yes lah. Tapi dalam semua sebenarnya elemen rasuah tu memang ada sebab kita sebut abuse of vulnerability, abuse of position. So sememangnya ada, cuma kita tak guna ke perkataan tu. Rasuah itu tak digunakan. Okey, faham. Baik, kita akan berehat sebenarnya buat kali terakhir dan kembali nanti. Mungkin tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi saya percaya ada lagi beberapa persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu yang berada di studio Ruang Bicara ini. Kita berehat buat kali terakhir. Malah kami cukup berterima kasih sebenarnya kalau anda masih lagi menumpukan perhatian sama kami di Ruang Bicara ini. Dan kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, tapi insyaAllah ada lagi masa untuk kita lontarkan beberapa lagi persoalan kepada kedua-dua tetamu kita di studio yang bercakap tentang rasuah, perlukah pembaharuan perundangan. Okey, Tuan Rusdi, sesuatu yang menarik juga lah tadi pun Tuan sebut tentang apa yang dimainkan oleh MCW. Tetapi setakat ini segala cadangan-cadangan yang telah pun dilontarkan oleh MCW sendirilah dalam usaha untuk memerangi amalan rasuah ini. Dan kita tahu tentang pendirian yang saya sebut awal tadi, kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga melihat ke arah yang sama sebenarnya untuk memerangi amalan rasuah dan juga salah guna kuasa. Jadi apa lagi yang anda perlukan sebenarnya, sokongan daripada pihak selain daripada kerajaan, pihak mana lagi yang anda perlukan sokongan supaya segala cita-cita MCW itu dapat diangkat kepada tahap yang diinginkan sebenarnya? Kita kalau untuk mudah menjawab tu, kita punya moto ialah usaha anti rasuah tu, kalau bahasa Melayu ni, bermula daripada anda. Bermaksud tidak ada kita punya slogan itu tidak cakap bermula daripada pemerintah, bermula daripada undang-undang, tapi mula daripada anda. Bermaksud apa sahaja usaha dan inisiatif yang dilakukan atau dilaksanakan oleh pihak MCW harus didukung oleh segenap lapisan masyarakat, oleh segenap oleh pelbagai sektor atau bidang di negara kita. Kan memang dan alhamdulillah setakat hari ini di pihak MCW itu sendiri kita mendapat kata orang satu bentuk kolaborasi ataupun kerjasama dan dokongan yang amat erat daripada pihak SPRM itu sendiri. Kerana kita tak boleh lari daripada SPRM kerana SPRM itu adalah pemegang taruh, caretaker mengenai perihal ini kan. Dan alhamdulillah juga pihak MCW juga menerima kata orang, kita punya keahlian kita pun bertambah dari bulan ke bulan, alhamdulillah. Dan kita melihat ini satu perkembangan yang baik, kesedaran masyarakat daripada pelbagai latar belakang juga menyahut seruan ini.
ini. Wak Imah, antara yang kita lakukan yang sangat jelas ialah setiap kali pilihan raya, contohnya setiap kali pilihan raya kecil ataupun pilihan raya umum ke, pilihan raya negeri ke, MCW akan turun sebagai pemerhati SPR. Tetapi kita melihat dalam konteks ataupun dari sudut pelanggaran rasuah itu sendiri ataupun berlaku jenayah rasuah itu di dalam Akta Kesalahan Pilihan Raya. Saya nak kongsikan satu persoalan jugalah. Ialah bersama dengan kedua-dua tetamu sebenarnya. Tapi saya mulakan dengan Tuan Rosdi dululah tentang sokongan MCW sendiri kepada apa yang dilakukan oleh SPRM. Kerana SPRM juga sentiasa menjadi target lah. Setiap kali mengambil tindakan-tindakan kepada mereka yang terlibat dalam rasuah itu, berbagai serangan dilakukan terhadap SPRM, dikatakan pilih kasih, disebabkan oleh tekanan politik dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak mendapatkan satu gambaran yang lebih jelas bahawa SPRM itu sebenarnya adalah sebuah badan yang bebas, independen sebenarnya. Okey. Dia harus difahami kerana masyarakat kita ada juga saya agak surprise juga bila ada yang masih lagi tidak memahami akan fungsi dan peranan SPRM itu sendiri. Walaupun saya ni bukanlah kata orang bekerja di SPRM, tetapi ialah kita melihat bahawa SPRM itu sebenarnya adalah satu badan penguat kuasa. Maksudnya segala laporan pergi ke SPRM. Kalau nak cakap bahasa mudahnya lah, lapor ke SPRM. SPRM akan mengambil tindakan terhadap laporan berkenaan sekiranya terdapat bukti-bukti yang nyata, yang jelas. SPRM akan mengambil tindakan dengan menyiasat. Selepas habis siasatan, SPRM perlu menyerahkan tugas itu kepada Jabatan Peguam Negara. Ini adalah sistem negara, sistem Malaysia. SPRM tidak ada kuasa untuk mendakwa di mahkamah. Itu rakyat Malaysia harus faham tu. Kan? Jadi ada kalanya orang kata, SPRM siasat lepas tu senyap. Sebenarnya bila SPRM dah siasat, kes itu senang cerita file tu lah. File siasatan itu diserahkan ke Jabatan Peguam Negara, maka Jabatan Peguam Negara lah yang akan menilai sama ada kes itu boleh dibawa ke mahkamah ataupun tidak. Sama ada strong case ke tidak. Kalau ada perundangan, alhamdulillah kita kebetulan latar belakang undang-undang. Jadi kita memahami. Jadi ada strong case ke tidak. Kes itu mempunyai potensi untuk menang atau tidak. Kalau setakat file ke mahkamah, kes itu macam 50-50, itu nanti takut mahkamah pula yang akan cakap buang masa mahkamah. Jadi sebab itulah banyak pertimbangan sebenarnya. Walaupun saya tidak pernah berada dalam ruang lingkup tugas sebagai pendakwa raya, tetapi bila saya berada dalam skop pengamal undang-undang, kita memahami perkara itu. Jadi rakyat Malaysia harus faham SPRM tidak ada kuasa untuk mendakwa. Hanya sekadar habis siasatan, fail serah kepada Jabatan Peguam Negara. Okey, Jabatan Peguam Negara, pendakwa raya, yang mana pendakwa raya itu berada di bawah Jabatan Peguam Negara. Okey, ni you punya tugas. Okey, you nilai lah pula. Begitu. Jadi kalau Jabatan Peguam Negara itu misal kata dia nampak boleh ni, ada potensi untuk menang. Okey. Kalau andai kata bahan-bahan bukti ini apa yang senario yang sebenar ya. Kalau Jabatan Peguam Negara mendapati okey, kes ni boleh diteruskan untuk didakwa ke mahkamah, tetapi perlukan bukti-bukti tambahan ataupun perlu perkukuhkan bukti, maka Jabatan Peguam Negara akan balikkan semula. Jadi cakap mudah je lah balikkan semula fail itu kepada SPRM untuk menjalankan siasatan lanjut, untuk mendapatkan bahan-bahan bukti yang lebih kukuh. Itu kadang-kadang siasatan itu mengambil masa yang panjang. Itu kadang orang kita apa ni 3-4 tahun tak habis-habis. Sebenarnya bukan mudah untuk sabitkan sesuatu kesalahan, apatah lagi rasuah. Benda yang orang putih kata apa? The intangible. Benda yang tidak boleh dikira, benda yang tidak boleh nampak. Duit kalau bisa kata pada hari ini saya bagi Cik Syarkawi RM50 note ini, Cik Syarkawi pergi dah belanja, duit itu dah tak ada bukti dah. Kan? Maksudnya benda yang sukar. Untuk disabitkan dengan secara jelas dan nyata. Bila you sebut tentang kesukaran untuk disabitkan sesuatu kes yang melibatkan tuduhan rasuah itu sendiri, barangkali Dr. Hazrina,
Dulu juga ada cadangan bahawa SPRM itu harus diberi satu kedudukan yang lebih bebas sebenarnya dari segi kuasa dan sebagainya. Pernah ada cadangan supaya SPRM diletakkan di bawah parlimen. Itu juga satu cadangan yang dilontarkan. Apakah masanya sudah sampai di mana perkara ini perlu dilakukan sebenarnya dalam usaha untuk memberi kekuatan dan juga kebebasan kepada SPRM supaya tidak ada tuduhan-tuduhan negatif yang dilontarkan kepada SPRM. Tuduhan tomahan sentiasa akan ada se-efisien mana pun, tapi ikut cadangan tuan, kalau nak dia sebagai satu badan yang lebih kuat lah, berkuasa dan bebas tu, maksudnya mungkin sebab sekarang ni seperti Tuan Rosli cakap kan, dia adalah satu badan penguat kuasa, dia buat siasatan, dia akan bagi kes kepada Jabatan Peguam Negara untuk tengok dia ada prima facie case, dia buat dia dakwa. Jadi kalau dia sendiri nak buat, itu kena buat satu study, sebab nanti perlu ada orang-orang yang berpengalaman undang-undang untuk tengok. Dia harus ada legal experts tu dalam tu. Jadi saya rasa itu mungkin akan kena buat kajian yang lebih. Sebab nanti kalau ada sendiri punya prosecution dengan prosecution Jabatan Peguam Negara, that means you have two set of prosecutions having powers, one to prosecute graft case and the other is the normal prosecutors. Adakah ia boleh berkesan atau benda yang sama juga yang berlaku? Jadi itu kita tak boleh nak garanti. Tapi mungkin cadangan yang baik, boleh tengok. Tapi kita perlukan tenaga pakar lah. Okey, kita hampir di penghujung sebenarnya. Rosli, masa berlalu begitu pantas sebenarnya. Sedang bercakap tentang isu yang bagi saya cukup penting. Yalah, kita menghormati hasrat yang telah pun disuarakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri untuk cuba menghapuskan rasuah, amalan rasuah itu sendiri, salah guna kuasa dan juga tata kelola kerajaan yang lebih efisien, lebih bersih. Tetapi cabaran yang terpaksa dihadapi bukanlah mudah sebenarnya. Betul. Tapi yalah, apakah anda yakin bahawa hasrat yang dicita-citakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri itu boleh tercapai sebenarnya dengan syarat apa sebenarnya? Dengan syarat apa? Itu yang saya stuck sikit tu. Dengan syarat apa? Syarat anda. Saya tunjuk ni, syaratnya adalah anda. Betul. Yang mendengar, yang melihat rancangan ni, anda lah yang harus memainkan peranan. Harus diingat ya, Tuan. Orang kata kan, macam saya nak balik semula tadi, orang kata kan, jangan jaga tepikan orang, tak lapor. Sebenarnya di bawah Akta SPRM, kalau kita tidak laporkan berlakunya rasuah itu, boleh disabit kesalahan di bawah Section 25. Betul. Saya baru come across benda tu. Maksudnya contoh, saya cuba bagi doktor rasuah something untuk mendapatkan sesuatu, tapi doktor tidak melaporkan. Doktor boleh didakwa kerana tidak melaporkan percubaan rasuah yang saya buat tadi di bawah Section 25. Ingat tu. Ingat tu yang di rumah tu. Tak laporkan pun satu kesalahan. Okey. So begitu. Jadi maksudnya kita galas tugas sama-sama. Ini adalah satu tanggungjawab kolektif. Kita nak negara kita yang terbaik, right? Kita nak negara kita bebas daripada rasuah. Bersih. Bila setiap kali Transparency Index keluar, CPI keluar, kita kecewa, disappointed, kita kenapa negara kita makin teruk, kita tuding jari sana sini, walhal kita tidak mainkan peranan. Betul. Jadi sebab itulah di pihak Malaysia Corruption Watch, kami menyeru seluruh rakyat Malaysia, mari kita berganding bahu bersama-sama, kita usahakan memberantas rasuah walaupun sekecil-kecilnya. Okey, 2 minit saya peruntukkan kepada Dr. Hazrina. Apa yang ingin anda serukan ataupun sampaikan di penghujung ruang bicara ini? Silakan. Jangan kita normalisasikan perbuatan rasuah. Jangan kita glorify dan juga minta rasuah. Jangan kita perkecilkan perbuatan rasuah, sebab
ramai yang pandang rasuah ni bukan satu kesalahan berbanding dengan kesalahan lain. Padahal dia tu root to all evil. Ya. Jadi kita harus pandang perkara ni adalah suatu perkara bukan saja salah dari sudut undang-undang, dia salah dari sudut moral, etika, kerohanian, dari sudut spiritual kita, minda kita, emosi kita. Sebab pertama, kita telah memberikan satu ganjaran yang sepatutnya tidak diberikan, atau bila kita memberikan suapan ke atau menyalahgunakan kedudukan, meminta rasuah, itu semua adalah suatu perkara yang tak normal lah. Jadi disebabkan kita sentiasa pupuk benda ni dari kecil. Sebab tu itu satu nasihat yang baik. Dari kecil kalau kita bagi sesuatu ganjaran, bagi tahu ini bukannya rasuah. This is to appreciate ke, this is for this ke, tapi bukannya sebagai rasuah, ya. Jadi jangan kita normalisasikan itu, dan bila dan juga saya minta tampil ke hadapan kalau orang sesiapa yang minta rasuah. Ini dari kalau kita tanya segenap setiap lapisan masyarakat ada berlaku. Tampil ke depan, cakap. Kita ada akta yang boleh melindungi pemberi maklumat. Jadi jangan takut, ya. Jadi semoga kita sama-samalah sedar dan cuba untuk bantu rasuah. Ya. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Hazrina Begum Abdul Hamid, dan tentunya setinggi-tinggi terima kasih juga kepada saudara Rosdi Amir kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Saya tak puas hati sebenarnya, banyak lagi persoalan yang ingin saya kongsikan. Tapi saya tak puas hati juga, banyak juga benda lagi dikongsikan. InsyaAllah kita akan duduk bersama lagi, kerana memang penting sebenarnya bercakap tentang isu rasuah ini, kerana kita mahu memenuhi seperti apa yang dihasratkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita untuk membersih rasuah dari segi pentadbiran negara, tata kelola kerajaan. Tetapi ianya bukan sesuatu yang mudah, dan ianya memerlukan satu kefahaman dan juga kerjasama dan juga reaksi yang positif dari seluruh rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Baiklah, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan jangan lupa ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.